Ya, bersama dengan Majdi dari daerah Tutong. Assalamualaikum Majdi, selamat pagi. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan setegas kita, Hani dan juga Umu. Alhamdulillah, saya kabar baik pada pagi ini. Dan saya harapkan agar rekan setegas berdua di sana juga dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Bagaimana keadaan cuaca bagi daerah Tutong hari ini? Ya, Alhamdulillah keadaan cuaca sekitar Pekan Tutong pada pagi ini dalam keadaan yang cerah-cerah sahaja. Baik-baik saja pada pagi ini. Masih ada berbagai aktiviti yang dapat dilakukan di luar bersia-sia di daerah Tutong ber-KMK bersama. Ya, tepat sekali. Baik, soalan hari ini. Tadi sudah kami tanyakan bersama dengan rakan kita, Espalini, mengenai dengan kostum atau karakter buku cerita apa yang Majdi ingin kenakan, memandangkan pada bulan ini kita menyambut Hari Buku Sedunia. Jadi mungkin Majdi dapat kongsikan bersama kami dan juga penonton kostum karakter apa yang Majdi ingin kenakan. Silakan. Itulah saya dari tadi berfikir apa baiknya kostum apa yang patut saya kenakan. Dan saya tidak ada spesifik karakter yang saya minati ataupun yang saya ingin cubalah. Tapi saya beri peluang kepada Hani dan juga Umu. Agak-agaknya karakter apa yang sesuai untuk diri saya. Mungkin ada yang terlintas dalam fikiran Umu ataupun Hani. Bagaimana? Kalau saya berfikir melihat watak Majdi, seorang yang suka menganalisa, mungkin karakter detektif. 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 Apa tu? Kalau Penyelidik. Penyelidik. Penyiasat. Ya. Penyiasat. Ceritanya ditulis oleh Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes adalah karakter atau wataknya. Memang untuk watak yang sangat besar. Majdi. Tapi kalau memikirkan watak dari segi buku bahasa Melayu, watak pahlawan. Betul, saya pun rasa begitu. Mungkin putra-putra Boleh yang ingin berperang, sesuai lah. mungkin Pahlawan bersedia untuk berperang. Begitu menaikkan Majdi hari ini. Bagaimana Majdi? Ya, saya pun setuju. Jadi saya ingin terima kasihlah kerana pendapat dari Hani dan juga Umu. Memang buat saya terfikir, betul juga Sherlock Holmes pun okey, pahlawan pun okey. Ya, mana-mana sajalah. Nanti kita lihat. Mungkin Mungkin untuk tahun depan ada rampai pagi mengenakan kostum Hari Buku Sedunia. Mungkin idea untuk penerbit tahun depan. Idea yang baik. Baik, tidak sabar rasanya Majdi untuk mengetahui antara info semasa dan juga bahan visual yang akan dibawakan. Kita serahkan kepada Majdi. Silakan. Baik, terima kasih kepada yang tugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berhujung minggu. Buat ada penonton yang masih lagi memilih Rampai Pagi sebagai peneman pagi Auda untuk edisinya hari ini, hari Ahad, dan kita bersua dari daerah Tutong untuk berkongsi info semasa dan juga satu bahan rakaman yang kami sediakan bagi tontonan kita bersama. Dan untuk memulakan pertemuan kita dari daerah Tutong untuk edisinya hari ini, berkata kita beralih terlebih dahulu untuk menyaksikan bahan visual yang kami sediakan untuk edisi hari ini. Kita saksikan bersama. Setiap kehidupan insan di dunia ini sudah pasti bakal diuji. Sebagaimana pelangi tidak selalunya muncul dan langit tidak selalunya cerah. Roda yang berputar mengajar manusia erti kehidupan yang tidak sentiasa berada di atas dan tidak selamanya berada di bawah. Tatkala anak-anak lain dikelilingi dengan nikmat kebahagiaan bersama ibu bapa, ternyata ada anak-anak lain yang kehilangan tempat bermanja dan berkasih sayang daripada insan yang bergelar ibu dan bapa. Kehilangan orang tersayang merupakan dugaan yang paling mencabar dalam kehidupan. Kehilangan ibu dan bapa atau insan tersayang buat selama-lamanya merupakan antara perkara yang paling ditakuti ramai orang. Namun, tiada satu pun manusia yang dapat lari daripada menghadapi saat itu. Cepat atau lambat, janji Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah pasti. Sebagai manusia, kita perlu meneruskan kehidupan seperti sedia kala di samping melaksanakan beberapa tanggungjawab setelah ketiadaan mereka.
Justru itu, menyayangi dan memelihara insan-insan yang memerlukan bantuan seperti anak yatim adalah sangat dituntut dalam Islam. Berkongsi cerita hidup sebagai anak yatim, Sarah Nur Nadirah binti Abdul Halim bersama abang dan adik-adiknya setelah kedua ibu bapa mereka kembali ke rahmatullah. Ketika ibu bapa saya masih hidup, abang saya bersekolah di Mahat Islam Tutong. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Perdana Wazir Kuala Belait. Manakala adik perempuan saya bersekolah di Sekolah Arab Belait dan adik lelaki saya bersekolah di Sekolah Rendah Pengiran Setia Jaya Pengiran Abdul Mumin Kuala Belait. Ibu saya meninggal pada hari Khamis 31 Disember 2020 akibat daripada penyakit kanser cervix. Setelah ibu meninggal, rutin harian kami agak berubah. Walaupun kami masih kecil ketika itu, kami cuba untuk menolong bapa kami untuk mengemas rumah, memasak dan menjaga antara satu dengan yang lain. Bapa saya meninggal pada hari Selasa, 16 April 2024. Setelah ibu bapa kami meninggal, kami berasa agak sunyi dan hilang tempat bergantung. Kami dijaga oleh nenek, ibu saudara kami dan bapa saudara kami. Kami berasa sangat sedih dan agak sunyi. Walaupun mereka sudah tiada, tetapi kami berusaha untuk hidup berdikari, saling menjaga antara satu dengan yang lain, dan kami juga berdoa kami menjadikan doa sebagai penghubung dengan ibu bapa kami. Apabila ibu bapa saya sudah tiada, nenek saya dan saudara dan bapa saudara kami yang menjaga kami, dan makan minum kami juga dijaga dengan sempurna. Setelah ibu bapa saya meninggal, yang mendorong saya dalam tekun untuk belajar ialah beradik-beradik saya, adik-beradik bapa saya dan adik-beradik ibu saya. Masa ni saya sekolah menengah Ripas tahun 7 mengikut bas ke pagi ke petang. Masa ibu saya meninggal, umur saya 7 tahun. Keadaan agak berubah kerana kami tidak ada bapa untuk tempat untuk berkasih sayang. Mana? Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Pengorbanan dan kasih sayang daripada nenek mereka, Dayang Seli binti Awang, menjadi kekuatan dan semangat buat 4 beradik ini untuk meneruskan kehidupan. Tinggal tempat aku lah. Sudah bapaknya dada, mamaknya dada. Dang sinilah balik sini. Dang tinggal di Belait kan. Tapi aku agak jadi Belait. Tapi cuma najuk ke sana sini. Terus aku balik di sini. Dia buanglah yang ke sini. Tamatnya di sini. Dong belajarlah sendiri ya, belajar saja. Tapi kalau dong macam mau belajar, aku bising lah suruh belajar. Adanya anak-anak ikut nulung-nulunglah sekolah, macam itulah. Macam ngangahnya lah, nulung-nulung. Kalau sudah ngangahnya belum ada atau aku terima aja tua, aku tolonglah tu sikit, simpanlah tolong orang, macam itulah. Macam itu nunggu terima lah. Apa je gaji tua. Ini sudah dong macam bahasa ni, adalah jadi bakal-bakal dorang kan, adalah pandai dalam fikir-fikir lah macam tu. Abang ni jangan bilang tak balik tu. Hari 6 ada balik. Kecekalan dan ketabahan Nenek Seli menjaga cucu-cucunya sangat wajar dijadikan contoh buat masyarakat. Walaupun ketiadaan ibu bapa mereka,
Namun bagi Sarah Nur Nadirah dan adik-beradik yang lain menjadikan mereka tekun belajar bersungguh-sungguh. Kejayaan ini juga berbekalkan doa dan restu nenek, bapa serta ibu saudara mereka sebagai penguat semangat selepas ibu bapa mereka meninggal dunia. Dalam satu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang memelihara anak yatim dan memberinya makan dan minum, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga, kecuali jika dia melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Riwayat Al-Tirmidzi. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu memperhatikan dan membantu orang-orang yang memerlukan, termasuk anak-anak yatim yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang kedudukan yang mulia di syurga bagi orang yang menjaga anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan penjaga itu adalah seperti dua jari ini di dalam syurga. Malik, yakni periwayat hadis, mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim. Walaupun ibu bapa telah tiada, namun keprihatinan dan pemudilan dari masyarakat sangat diambil berat. Alhamdulillah, masyarakat kita masih kaya dengan sifat kasih sayang, simpati dan bertanggungjawab terhadap anak-anak yatim. Beberapa pihak berkesempatan menghulur serta menderma bagi meringankan beban perbelanjaan dan keperluan harian bagi anak-anak yatim di negara ini. Sesungguhnya bantuan yang dihulurkan sama ada berupa wang ringgit atau barang-barang keperluan bukan sahaja dapat mengurangkan bebanan mereka, malah juga dapat mengukir senyuman kebahagiaan dan kegembiraan di hati mereka. Di negara Brunei Darussalam, bantuan kepada mereka sama ada dari pihak kerajaan, swasta ataupun persendirian turut sama-sama berganding bahu. Ayah dan ibu, melihat bulan dan matahari. Ayah dan ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat